wabarakatuh. Yang berbahagia Doktor Pengurusi Majlis, pihak penganjur dan yang dihormati para pembentang dan penonton sekalian. So, perbentangan saya pada hari ini berkenaan dengan penyisihan sosial, konsep penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi, iaitu konsisten dengan tema skim pada kali ini. Jadi, perbentangan saya adalah meliputi kepada 5 bahagian penting, iaitu pengenalan, metodologi, dapatan kajian, analisis kajian dan juga kesimpulan. Okey, ini dia slide pembentangan saya. Next. Okey, apabila kita bercakap berkenaan dengan penyisihan sosial, yang mana selepas ini akan disebut sebagai PS sahaja, ia menerangkan tentang beberapa konotasi, iaitu kelemahan sosial, kesukaran hidup, kumpulan kelas bawahan dan mereka yang dilupakan oleh pertumbuhan ekonomi. Okey, next. Penyisihan sosial adalah merupakan satu konsep yang bersifat yang kompleks, yang mana ia paling minimum ia mempunyai 2 sifat utama, iaitu multi mekanisme dan multi dimensi. Next. Okey, multi mekanisme meliputi konotasi penafian penyertaan, peminggiran, pemencilan, diskriminasi, pengusiran dan pembasmian. Okey, next. Dari sudut multidimensi pula, sebenarnya ia meliputi dimensi yang luas, tetapi di sini hanya skop kepada dimensi sains sosial yang utama sahaja, iaitu meliputi ekonomi, sosial dan politik. Okey, next. Okey, dari sudut ekonomi, penyisihan sosial perlu diberi perhatian serius kerana ia akan melahirkan beberapa isu ekonomi yang penting seperti kerentanan kepada kemiskinan dan dalam jangka masa panjang ia akan membawa kepada ketidaksamaan ekonomi. Kerentanan kepada kemiskinan menurut definisi oleh para sarjana secara umumnya ia bermaksud berkemungkinan untuk mengalami kemiskinan pada masa sekarang atau berisiko untuk menjadi lebih miskin pada masa depan. Okey, next. Okey, kalau kita lihat betapa seriusnya masalah ini, kalau kita lihat di peringkat global, terutamanya khusus kepada Kesatuan Eropah, sebanyak peratusan yang agak tinggi, iaitu 24.5% penduduk di Kesatuan Eropah berisiko untuk mengalami penyisihan sosial atau PS. Next. Okey, kita telah mengetahui berkenaan dengan beberapa perkara, beberapa penerangan berkenaan dengan PS tadi. Maka persoalan kajian di sini adalah apakah yang dimaksudkan dengan konsep PS menurut dimensi ekonomi. Jadi objektif kepada kajian saya ini adalah mengkaji tentang takrifan konsep penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi secara yang lebih komprehensif. Okay, next. Next. Okay, konsep penyisihan sosial ini merupakan satu konotasi yang penting atau konsep yang penting kerana ia adalah berkait dengan agenda sejagat peringkat global, iaitu Sustainable Development Goal, yang mana ia berkait dengan agenda yang ke-8 dan ke-10, iaitu decent work dan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan ketaksamaan, yang mana dalam matlamat yang ke-8 tadi ada menerangkan, kalau kita tengok secara perincian, ada menerangkan tentang inclusive growth atau pertumbuhan ekonomi inklusif. Okay, next. Kalau peringkat negara pula, peringkat nasional, ia berkait dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, iaitu secara spesifiknya ia berkait dengan objektif kemakmuran bersama yang kedua, iaitu menangani jurang kekayaan dan pendapatan supaya rakyat tidak ketinggalan dalam menikmati kemakmuran ekonomi negara secara keseluruhan. Okay, next.
Jadi pendekatan metodologi yang digunakan dalam pengkajian saya ini adalah pendekatan penerokaan kepustakaan, iaitu dengan merujuk kepada 3 jenis artikel akademik, iaitu artikel akademik tentang PS secara umum, artikel akademik tentang PS secara dimensi ekonomi dan teori sigma, yang mana teori ini menjelaskan secara langsung berkenaan dengan penyisihan sosial menurut ekonomi. Okay, next. Okay, dapatan kajian menunjukkan bahawa definisi PS secara umum seperti mana yang dikemukakan oleh Social Exclusion Unit 204 ialah orang atau kawasan yang mengalami kombinasi masalah seperti pengangguran, seperti tahap kemahiran pendapatan rendah, rumah yang daif dan sebagainya. Kalau berdasarkan penyelidik pula, seperti Ali Muhammadi dan Modiri mentakrifkan definisi PS secara umum adalah proses yang kompleks yang mana komuniti atau individu itu disekat secara sistematik daripada hak, daripada peluang, daripada sumber yang biasanya tersedia kepada orang umum secara lazim. Dan hasil daripada sekatan tersebut, penafian tersebut menyebabkan mereka atau sekumpulan yang terbabit tidak dapat mengambil bahagian sepenuhnya dalam kehidupan normatif mereka, iaitu ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Okay, next. Okay. Ada juga kalangan penyelidik yang mengkaji berkenaan dengan PS menurut dimensi ekonomi ataupun penyisihan ekonomi, yang mana menurut Bremen 204 mentakrifkan ia sebagai ketidakupayaan untuk melibatkan diri dalam pasaran pekerjaan yang berpendapatan tinggi bagi menampung keperluan asas. Bagi United Nations Development Program pula mentakrifkan ia sebagai penghadan akses kepada agihan sumber ekonomi yang merangkumi pelepasan pekerjaan, kewangan, perumahan dan sebagainya. Menurut Gautier 2020 pula menyatakan bahawa penyisihan ekonomi ini adalah kesempitan akses kepada barang keperluan dan perkhidmatan keperluan, peluang pendapatan atau keusahawanan yang menghalang orang daripada mencapai status warga negara ekonomi, dan akibat daripada penyisihan tersebut mengundang kesan negatif. Okay, next. Dan terakhir adalah daripada teori sigma pula, teori secara umumnya, teori sigma mentakrifkan penyisihan sosial menurut perspektif ekonomi atau dimensi ekonomi ini merujuk kepada halangan akses kepada pasaran pekerjaan yang berproduktiviti tinggi, yang mana kesan daripada ketidakupayaan akses tersebut menyebabkan mengalami kemiskinan berterusan dalam jangka panjang. Okay, next. Maka hasil daripada sintesis daripada kajian-kajian lepas, maka takrif konsep PS menurut kajian ini, iaitu penyisihan sosial dimensi ekonomi yang lebih komprehensif, adalah halangan akses daripada penyertaan pasaran sumber ekonomi yang membolehkan seseorang itu hidup secara bermaruah, yang mana natijah daripada halangan akses tersebut menyebabkan berlakunya kerugian yang boleh menjejaskan kualiti hidup kepada sesiapa yang mengalaminya. Okay, next. Okay, berkenaan dengan konsep human dignity atau hidup yang bermaruah ini juga merupakan konsep multidimensi. Jadi kajian ini menggunakan dimensi ekonomi, iaitu pendekatan ekonomi. Maksud hidup bermaruah berdasarkan pendekatan ekonomi ialah dapat menikmati hak-hak ekonomi dan sosial yang utama, seperti hak untuk menikmati makanan yang cukup, yang berzat, bernutrisi, kemampuan memiliki harta, mendapat hak pendidikan dan kesihatan yang sempurna, dapat hak keselamatan sosial seperti insurans dan sebagainya. Okay, next. Dari sudut kerugian pula yang disebutkan dalam definisi dalam slide yang lepas adalah kerugian akibat PS adalah orang yang mengalami PS akan mengalami kemiskinan. Kemudian kualiti hidup mereka terjejas, produktiviti mereka semakin menurun, kesihatan dan pendidikan pula terjejas dan kesejahteraan terancam, iaitu kebajikan suara mereka tidak lagi didengari. Okey. Sebagai kesimpulannya,
konsep PS menurut dimensi ekonomi mempunyai hubungan rapat dengan isu ekonomi yang penting seperti kerentanan, kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi. Jadi dalam konteks mentakrifkan konsep PS di dimensi ekonomi dengan lebih komprehensif, ia perlu lihat kepada 3 elemen penting, iaitu halangan akses kepada pasaran sumber ekonomi, hidup secara bermaruah dan kerugian yang boleh menjejaskan kualiti hidup. Jadi akhirnya pemahaman terhadap konsep PS dimensi ekonomi secara tuntas akan dapat membantu penggubal dasar meraka strategi yang berkesan bagi menangani isu jurang ekonomi bagi mencapai pengagihan ekonomi adil, saksama dan inklusif kepada semua rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Demikian, sekian saja pembentangan daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Ni atas pembentangan tadi. Okey, Encik Ni okey Ready Okey, Kak Manda tahu ada soalan. Okey, saya buka kepada semua penonton untuk soalan. Encik Ni berada di mana sekarang Encik Ni? Berada di berada di Sungai Tangkas. Sungai Tangkas dekat daripada di dekat. KL. Alright. Silakan sesiapa bertanya soalan. Saya buka satu soalan. Saya buka soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada, okey. Okey Encik Ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, atas pembentangan. Okey. Baiklah, kita terus kepada peserta pembentang yang seterusnya iaitu